Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya, Dr. Zubaidi Haji Ahmad, yang berkudara di Olive House HQ, Facebook, dan juga Facebook saya sendiri, iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Terima kasih kerana sekali lagi kerana meluangkan masa. Selamat Tahun Baru bagi Muslimin. Semoga tahun ini diberikan kerahmatan, kemudahan dan terlepas daripada wabak COVID. Jadi tuan-tuan, hari ini kita berkongsi sedikitlah berkaitan dengan tajuk yang diberikan, iaitu sesak nafas petanda anemia. Jadi seperti mana yang kita tahu, sesak nafas ni menandakan kita ada masalah, sama ada pada paru-paru, pada jantung ataupun pada darah kita sendiri. Jadi hari ini kita nak fokus kepada komponen darah kita, iaitu sel darah merah, yang mana sel darah merah ini merupakan satu-satunya sel di dalam darah kita yang membawa oksigen yang didapati setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru pergi ke seluruh tubuh. Jadi pentingnya di situ, jika tidak cukup, kita akan merasa lemah, letih, mungkin sakit kepala, mungkin pening kepala, mungkin badan tak rasa bermaya, tak ada stamina. Dulu mungkin kita boleh berjalan, katakan sebagai contoh 1 km, sekarang ni berjalan 500 meter pun kita sudah penat. Dulu kita boleh menaik tangga, sekarang kita naik 3 tangga, naik beberapa anak tangga pun kita dah rasa penat. Bangun pagi selalu pening kepala, sakit kepala, dan juga mungkin orang akan melihat kita sebagai kelihatannya muka kita menjadi pucat dan sebagainya. Saya sini pernah melihat pesakit saya yang begitu pucat. Saya lihat dia macam seolah-olah dia telah melihat hantu, maksudnya putih sangat sampai ialah memang mengejutkan. Dan apabila membuat pemeriksaan darah, memang dia mengalami masalah kekurangan sel darah merah yang kita sebut sebagai dia hemoglobin. Jadi kita tengok hemoglobin dia 6 saja. Bila dia tanya apa masalah dia kata masalah dia selalu penat. Dia buat kerja mudah penat. Orang lain semua boleh bekerja, dia terpaksa duduk, dia dah susah nafas, dia rasa macam tak cukup oksigen. Dan bila saya tanya satu benda je, sebab dia lelaki. Kalau wanita mungkin saya akan tanya bagaimana kitaran head, tetapi kalau dia lelaki, saya tanya ada tak keluar darah apabila pergi ke bilik air, iaitu sama ada selalunya lah kadang-kadang kita ada orang tu ada mengalami masalah bawasir, pendarahan yang tidak dijangkakan, yang tidak disedari, keluar sikit demi sikit, dan dia mengatakan memang ada. Jadi saya tanya berapa lama, dia kata dah 3 bulan. Jadi bayangkan 3 bulan keluar darah sikit demi sikit, dan akhirnya menyebabkan tahap hemoglobin ini menjadi rendah. Jadi sehari ini kita nak fokuskan kepada satu
anemia ataupun kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh zat besi. Yang ini kita sebut sebagai iron deficiency anemia. Jadi ini yang biasa berlaku di antara kita. Dalam banyak-banyak anemia ni, kekurangan zat besi ni adalah yang paling biasa berlaku. Sehingga kadang-kadang ada pelbagai sebab lah. Ada antara yang kadang-kadang ni berlakunya disebabkan, sebagai contoh, kalau orang yang mungkin vegetarian, sebab dia mungkin tak makan daging langsung, ataupun dia mungkin tidak mengambil cukup makanan yang mengandungi non-heme, kita panggil non-heme iron, yang ini dia akan menyebabkan dia mengalami kekurangan zat besi. Bagi kita yang bukan vegetarian ni, kita mengambil daging merah ni, yang ini kita panggil dia heme iron. Jadi dia dalam bentuk heme, dia dah semula jadi penyerapannya bagus dan mudah untuk membuat sel darah merah. Jadi beruntunglah kita. Tetapi saya mencadangkan tak payahlah kita ambil terlalu banyak daging merah. Hanya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali dah mencukupi. Jadi kita tengok pada rakan-rakan kita yang mungkin berada bersama kita hari ini. Terima kasih kerana bersama. Saya akan membacakan sedikit. Saya minta maaf jika tidak membacakan nama tuan-tuan dan puan-puan. Nombazia Nur Imtiaz, ini orang, Waalaikumsalam, daripada Caah. Caah berdekatan dengan Segamat, Johor. Orang Olive House ni. Rohaya Latif, Waalaikumsalam. Siti Agian Sadri, Waalaikumsalam. Yatiyat dan Ibrahim, orang yang biasa bersama saya. Ahmad Muzamil, Muhammad Hairi, Waalaikumsalam. Tuan, orang kuat Olive House juga ni. Siti Saleha, Ikha Ahmad, Natirah, Mat Yusof, siapa ni, Nazlah Hasan. Doktor, kalau sidang fibroid akan rasa penat, desu dan loya. Ini keluar tajuk ni, tapi saya nak beritahu lah, tak semestinya. Tak semestinya. Mas Dida, mana tadi? Mas Dida Johari, Waalaikumsalam. Dia dah tanya dah, boleh bagaimana ya kalau senak dan susah nak bernafas namun sering sedawa angin. Yang ini mungkin ada masalah perut kembung, masalah penghadaman ni. Apakah sebenarnya masalah begini? Ini mungkin masalah penghadaman. Yang ini selalunya kita cadangkan ambil minyak zaitun, ambil cuketi selepas makan, dia akan bantu. Laura Haikal, Waalaikumsalam. Yana Ipan, salam doktor. Saya selalu sakit kepala bila tengah hari. Mata bela, kena baring, baru hilang. Kenapa ya dok? Yang ini mungkin berkaitan dengan migrain yang kita pernah bincangkan beberapa minggu yang lalu. Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan, kita pergi ke topik kita sebelum kita berada jauh, nanti takut tak cukup masa. Jadi saya dah sediakan beberapa nota, mungkin saya akan masukkannya ke dalam blog saya ataupun di dalam Telegram saya. Sekarang ni saya ada Telegram, tuan-tuan boleh menyemaklah, mungkin nota-nota tu boleh menggunakan, memahami dan berkongsi dengan rakan-rakan. Jadi kekurangan zat besi ni sebenarnya adalah punca utama bagi masalah kekurangan sel darah merah. Jadi kekurangan sel darah merah kita sebut sebagai anemia, ataupun kita apabila kita membuat pemeriksaan darah, selalunya kita akan melihat tahap hemoglobin atau HB. Sama ada nak menentukan sama seorang itu cukup ke tidak sel darah merahnya. Jadi hemoglobin antara kita panggil parameter yang kita gunakan untuk mengukur kecukupan ataupun tahap sama ada sel darah merah kita cukup ataupun tidak. Jadi ini selalunya berlaku apabila ada pendarahan. Pendarahan yang secara sedikit demi sedikit. Kalau pendarahan tu terlalu banyak, sudah tentulah orang tu mengalami apa yang kita sebut sebagai hypovolemic anemia. Itu hypovolemic, kekurangan darah merah secara banyak. Tapi apabila berlaku sikit demi sikit, kalau lelaki selalunya buasir, bagi wanita mungkin kitaran haid yang tidak menentu, ataupun dia mungkin mengalami pendarahan di dalam perut yang kita panggil peptic ulcer ataupun duodenal ulcer, berlaku sedikit demi sedikit, ataupun masalah penghadaman. Masalah penghadaman ni sekarang ramai orang yang mengalaminya, iaitu apabila nutrien yang kita makan, sama ada nutrien yang kita makan itu tidak dapat diserap dengan baik. Sebagai contoh, masalah celiac disease,
Yang ini pun kita pernah bincang beberapa minggu lalu, ataupun masalah dia sendiri tak mengambil cukup zat besi. Yang ni yang kita sebut tadi tu, orang yang mengamalkan diet vegetarian, yang dia tidak cukup mengambil zat besi yang terutamanya yang banyak ada di dalam darah daging merah, dia mungkin mengalaminya. Jadi tak semua, tetapi mungkin mengalami. Jadi tanda bagi anemia ni atau kekurangan sel darah merah ni, lebih spesifik dia kita nak sebut tentang hari ni ialah kekurangan zat besi. Dia tak ada tanda-tanda spesifik sebenarnya. Cuma dia mungkin kita akan hantar darah kita, buat pemeriksaan darah kita. Kita teknologi makmal akan membuat kita panggil peripheral smear. Dia akan tengok dalam mikroskop, dia akan nampak sel-sel darah merah kita adalah yang dikenali sebagai macrocytic hypochromic. Kalau bahasa mudah dia, sel-sel dia lebih kecil daripada sel-sel yang biasa. Boleh tunjukkan sikit tak nakib sel darah merah tu? Yang saya ingin kongsikan supaya kita lebih faham sikitlah. Jadi pemeriksaan darah tu kita tengok sel darah merah dia menjadi kecil dan menjadi pucat sikit. Ini yang normalnya sebelah kanan, yang kelihatannya lebih besar sebenarnya dan sekata uniform dan menjadi merah, sementara kecil ni yang sebelah kiri ni yang kita katakan dia kekurangan zat besi ni yang kita panggil sebagai macrocytic hypochromic. Sebab tu kalau ada pemeriksaan darah, tuan-tuan hantar darah untuk pemeriksaan darah tu, last sekali dia akan tulis itu peripheral blood, sama ada normochromic normocytic ataupun hypochromic microcytic. Kalau hypochromic microcytic itu menunjukkan kekurangan zat besi, macam begini. Jadi kalau tuan-tuan tengok pada laporan tu, dia akan tulis itu macrocytic hypochromic anemia, itu menunjukkan kekurangan zat besi. Sama ada 3 tadilah, mungkin ada pendarahan yang kecil yang kita tidak sedari, ataupun masalah penghadaman, ataupun masalah bekalan, zat besi yang tidak mencukupi. Okey. Kita tengok sikit lagi nota sebelum kita melihatkan rakan-rakan kita yang mungkin dah berkongsi pengalaman. Jadi bila kita nak sebut tentang zat besi, kekurangan zat besi ni, kita kena faham cara penyerapan zat besi. Zat besi ni sebenarnya diserap di dalam duodenum. Sel usus kecil kita ni, dia ada duodenum, jejunum dan juga ileum. Duodenum tu selepas perut. Lepas perut tu ada duodenum dan juga jejunum. Duodenum dan jejunum yang paling atas sekali itu ada penyerapan zat besi. Yang paling banyak sekali. Dan penyerapan atau tahap penyerapannya ditentukan oleh jenis molekul zat besi yang kita ambil. Maksud dia apa? Maksud dia penyerapan zat besi ni yang terbaik sekali dalam bentuk heme. Dalam bentuk heme ni, kita panggil heme iron ni adalah daripada daging merah. Jadi kita ambil dia sikit lah, sesekali pun sudah mencukupi. Jadi pengambilan zat besi yang bukan daripada daging merah ataupun kita sebut sebagai non-heme iron ni, mungkin daripada tumbuh-tumbuhan sikit. Ada juga zat besi tetapi mungkin bukan dalam bentuk tu. Penyerapan dia menjadi kurang berbanding dengan berbentuk heme. Itu yang pertama sekali. Dia perlu diambil dalam bentuk ferric. Bentuk ferric supaya bila masuk dalam perut, ada asid dalam perut, dia menukarkan daripada ferric kepada ferrous. Penyerapan ni juga ni paling bagus jika kita mengambil sebagai contoh buah-buahan sekali yang mengandungi zat besi. Kalau kita tak ada buah-buahan, kita ambil suplemen zat besi, dia membantu penyerapan zat besi ke dalam tubuh kita. Terutama orang yang hamil ataupun orang yang mungkin orang tua, menyusukan anak dan sebagainya memerlukan suplemen vitamin C untuk menggalakkan penyerapan zat besi. Dia terpaksa mengambil vitamin C untuk menggalakkan penyerapan vitamin zat besi. Kerana apa? Kemungkinan dia pun tidak mengambil zat besi dengan banyak. Sebab contoh dia dah tak ada dah selera nak makan. Yang orang tua kan, kalau suruh makan daging, kadang dia pun dah tak mau dah. Gigi dia pun dah mungkin dah tak ada, pakai gigi palsu, susah mengunyah. Lepas tu selera pun tak ada. Jadi dia mungkin hanya mengambil sedikit saja daging. Jadi pengambilan zat besi, vitamin C sangat membantu dia.
Okey, apabila dah diserap daripada permukaan usus tu, zat besi ni dia akan dibawa oleh satu protein yang dikenali sebagai transferin. Transferin ni yang akan membawa zat besi ni daripada usus ke dalam hati. Di dalam hati dia akan simpan. Di dalam hati ni apabila ada keperluan untuk menukarkannya atau untuk menjadikannya sebagai sel darah merah, dia akan berbentuk heme ni, dia akan digunakan untuk membentuk hemoglobin. Salah satu komponen yang penting dalam sel darah merah. Itu dia. Jadi kita fahamlah bahawa bagaimana untuk meningkatkan penyerapan zat besi apabila kita makan. Dan juga zat besi ni sebenarnya tuan-tuan puan-puan kena faham ada juga makanan-makanan yang mengganggu penyerapannya. Antaranya kopi, teh sebab dia ada tannin kat dalam tu. Dia mengganggu sedikit. Mungkin juga apa yang kita sebut sebagai apa lagi makanan-makanan yang boleh mengganggunya antaranya ialah saya nak cari antibiotik. Antibiotik pun sebab tu jangan ambil antibiotik bersama dengan zat besi, terutamanya tetracycline, doxycycline, dia juga menghalang atau membantutkan penyerapan vitamin zat besi. Dan juga sayur-sayuran yang mengandungi banyak phytate. Jadi sebab tu zat besi ni kena ambil sebagai contoh, jangan bersama dengan teh atau kopi ataupun sayur-sayuran yang mengandungi banyak phytate. Banyak phytate ni banyak fiber lah, macam itulah dan juga antibiotik. Jadi kita lihat rakan-rakan kita, perkongsian rakan-rakan kita kalau yang ada dah banyak ni. Saya minta maaf kalau saya tak dapat baca nama tuan-tuan puan-puan. Okey. Laura Haikal, Waalaikumsalam. Liana Ipan, salam doktor. Saya selalu sakit kepala. Ni saya dah sebut tadi tentang migraine. Aisyah Ibrahim, Zam Zulaila, Omar, epilepsi berpunca daripada anemia kah doktor? Oh tidak. Epilepsi tidak berpunca daripada anemia. Epilepsi berpunca daripada saraf-saraf di dalam otak kita yang ada mengalami masalah. Bukan disebabkan anemia. Fatimah Abdullah, terima kasih Kak Fatimah daripada Sarawak. Nur Fazilah, Waalaikumsalam. Mas Nida Johari, Alhamdulillah saya memang ada stok cuketin. InsyaAllah akan amal insyaAllah. Jadi kalau saya cadangkan ambil satu sudu kecil cuketin ni, campur di dalam air, satu gelas air. Boleh campur sedikit dengan madu atau stevia atau minum begitu saja selepas makan. Dia sangat membantu pengharaman kita. Fatimah Abdullah, Alhamdulillah, terima kasih saya lihat. Yang Mizi, kalau buat blood test nampak HB rendah, adakah anemia dengan thalassemia carrier tandanya yang sama? Okey. Thalassemia ni sebenarnya adalah masalah genetik apabila sel darah merah kita tidak mempunyai struktur yang begitu kuat. Dia faham thalassemia ni dia tak begitu kuat, dia mudah pecah. Rasa mudah dia begitulah. Apabila ada stres, oxidation stres, dia mudah pecah dan mengeluarkanlah, dia akan lysis, kita panggil lysis. Jadi hemoglobin dia akan rendah. Itu bergantung. Jadi anemia ni dia adalah kita panggil general term ataupun terma yang luas, termasuk microcytic, pneumochromic iaitu iron deficiency anemia. Mungkin dia juga disebabkan oleh antaranya thalassemia, mungkin ada sickle cell anemia dan banyak lagi sebenarnya. Jadi anemia ni term yang luas, di bawahnya ada pelbagai. Yang itu thalassemia. Masalah thalassemia kita akan sebut lain kali, tetapi ini nak kita sebut sebagai iron deficiency anemia, berpunca daripada kehilangan darah yang berlaku secara sedikit demi sedikit tanpa disedari. Pertama, masalah penyerapan, terutamanya masalah celiac disease, ataupun mungkin disebabkan oleh kekurangan sumber zat besi, terutamanya bagi mereka yang mengamalkan diet vegetarian. Tak semua orang tetapi sebahagiannya, dan juga kemungkinan disebabkan oleh apa saya sebut tadi, pendarahan yang tidak kita sebut, yang sebenarnya kita sebut tadi, dan juga mungkin disebabkan oleh masalah-masalah yang lain dan nanti yang saya akan sebut nanti. Itu antaranya lah.
Mas Zura, Waalaikumsalam. Liza Ghaffar, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana berkongsi. Dan Ibrahim, belimbing besi, ada zat besi tak Doktor? Ada. Belimbing besi dan juga guava ataupun jambu batu. Banyak zat besi berbanding dengan limau itu sendiri. Saya pernah mengalami ni, Liana Ipan mengalami darah HB 4.4, masya-Allah. Rendah sangat tu. Darah turun macam air. Oh. Pergi emergency. Mula-mula dia orang kata ada fibroid. Bagi ubat still tak stop. Last sekali buat test. Oh, kanser endometrium, masya-Allah. Hanya Allah saja yang tahu seksinya bila kekurangan darah. Dalam berpusing-pusing, berdiri tak larat betul. Tapi sekarang Alhamdulillah semuanya kuasa Allah. Kita berusaha tak tinggal ambil habatus sauda dan olivi. Alhamdulillah. Dan Ibrahim termasuk bayam merah. Ya betul. Leha Rais. Waalaikumsalam. Salmiah Muhammad. Waalaikumsalam. Ikin Zulkifli. Waalaikumsalam. Azibah Razali. Waalaikumsalam. Fazilah. Biji dalam hidung kerap membesar. Biji apa tu? Mungkin polip. Kalau mengecil pun nafas still rasa tak puas. Dah skop ada gastrik. Oh, ni skop perut lah, bukan skop hidung . Punca dari gastrik ke tu doktor, time tidur tak pernah, time tidur okey, tak pernah terjaga. Jadi masalah dia apa ni? Masalah ada apa? Biji dalam hidung, mungkin ada ada polip, lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada skop, ada gastrik, dan juga dia kata tidur okey. Jadi soalan dia apa tu? Punca dari gastrik ke? Yang mana tu? Perut hidung dia? Oh, mungkin tak berkaitan. Tak ada kaitan antara polips di perut dengan dan juga di hidung, insya-Allah. Jadi terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang bersama saya. Kita teruskan lagi masalah kekurangan zat besi. Okey, zat besi ni sebenarnya peringkat kekurangan zat besi ni dia ada berbanyak peringkat lah sebenarnya. Tetapi sebelum tu kita nak tengok tanda-tanda kekurangan zat besi yang mungkin kita agak orang cakap tu tak mendarainya. Antaranya ialah ini yang tak khususnya. Antaranya letih, tak ada stamina. Nakib boleh kongsikan ada gambar tak? Tanda-tanda masalah ini hemoglobin belum sebelum tu lagi. Tak ada, itu je. 3. Okey. Sebelum tu kita tengoklah hemoglobin tunjuk sikit Nakib hemoglobin, tahap hemoglobin yang biasa. Tahap hemoglobin yang biasa bagi lelaki, betul yang ini. Yang normalnya bagi lelaki dan perempuan. Besarkan sikit. Okey, cantik tu. Okey, yang normal bagi wanita 12 hingga 16 sebab wanita mungkin dia mengalami haid, jadi memang hemoglobinnya agak rendah sikitlah. Lagipun wanita ni berbadan kecil selalunya, jadi penyimpanan zat besi dia agak berkurangan berbanding dengan lelaki. Sementara lelaki 14 hingga 18, 14 hingga 18. Itu yang pertama. Yang ini yang normal, hemoglobin yang biasa normal. Lepas tu kita ada mild, moderate dan severe. Mild tu maksud dia agak sedana lah. 10. Dalam 10 tu kita panggil mild. Selalunya wanita yang hamil pun selalunya 10. Kalau katakan bawah daripada 10, yang itu yang berbahaya. Sebab apa? Wanita yang hamil ni masalah dia ada kecairan dalam darah. Apabila dia hamil, dia ada masalah, kita panggil, bukan masalah, ini physiological reaction lah, kita panggil water retention, pengumpulan air di dalam tubuh. Sebab tu mereka kelihatan lebih besar, kelihatan lebih macam seolah-olah bengkak, kaki dia, tangan dia, sebab ada water retention. Yang ini akan menyebabkan darah tu kelihatan lebih cair. Cair tu maksud dia dah macam air, jadi kata hemoglobin tu dia agak rendah sikit. Selalunya hampa 10 tu boleh dikatakan masih lagi normal lah. Dan pada saya lah, sepanjang pengalaman saya, wanita hamil ni nak capai balik 14-18 tu dia agak sukar. Sebab tu kita anggap dia 10 hingga 12 tu kira okey lagi. Bawah daripada 10, selalu kita dah
dah berjaga-jaga sebab kalau yang normal pun itu dah dikatakan sebagai moderate 8 hingga 10. Severe tu 6.5 hingga 8. Ini severe ni selalunya dah ada tanda-tanda lah. Dah ada tanda ada sakit, ada pening, letih, penat Macam yang puan tadi berkongsi tadi itu kita panggil acute blood loss. Maksud dia kehilangan darah yang secara tiba-tiba. Tapi kehilangan darah secara perlahan, secara sedikit demi sedikit ni kadang tak rasa, cuma dia rasa lemah, letih. Bila cek darah tengok hemoglobin dia mungkin 7, 8 ni. Ini kita panggil dah severe. Yang ini selalunya kita dah masuk bukan sel darah merah, packed cell packed cell volume, packed cell. Maksud dia hemoglobin di dalam sel darah merah saja di dalam transfusion darah tu. Dia tak ambil, kita tak sebut sebagai the whole blood tu semua sekali. Dia ambil packed cell saja. Sel darah merah je masuk dalam tubuh dia supaya dia dapat meningkatkan. Yang ini dah tak boleh lagi makan ubat pil, bukan tak boleh tetapi dia mungkin mengambil masa sikit lambat. Yang severe ni selalu kita masuk darah dah. Bawah daripada 6 tu itu yang bahaya sikit sebab kalau kita biarkan kemungkinan dia boleh menyebabkan kematian. Selalunya begitulah. Jadi antara 8 tu kita memang dah orang cakap tu dah start dah, memang dah start aku cakap tu rawatan. 10 pun dah ada start rawatan sebenarnya, tetapi 8 tu kita dah alarm, kita dah kena berjaga-jaga. Kalau tak dia akan menjadi lebih teruk dan boleh menyebabkan kadang tak sempat kita rawat, dia dah mengalami masalah. Tanda-tanda dia selain daripada penat, sakit dada, sukar nafas, pening, sakit kepala, rasa macam tak ada stamina, kita tunjuk sikit Nakib tentang tanda dia. Pertama sekali dia ada tanda yang kita sebut sebagai glossitis. Glossitis ada tak gambar dia? Glossitis. Lidah ada tak lidah? Tak ada Kalau tak ada, tak ada. Ni lidah ni sebenarnya saya cuba share kalau ada lah. Tak ada lah, minta maaf. Tak ada. Dia maksudnya lidah dia kalau kita tengok tuan-tuan perempuan kalau lidah kita lidah yang biasa dia ada macam apa nak cakap dia macam kalau tuan-tuan lihat lidah dia ada bintik-bintik di dalam tu. Tetapi orang yang ada masalah kekurangan zat besi ataupun mungkin kekurangan vitamin B sendiri, lidah dia kelihatan rata saja. Lidah dia kelihatan macam tayar kereta tu dia botak tau, dia dah tak ada bunga dekat situ. Itu mungkin menunjukkan kekurangan zat besi ataupun kekurangan B kompleks. Selain daripada tu juga dia ada, kita panggil dia ulcer ataupun ada macam, tunjuk sikit Nakib yang tadi di tepi, kita panggil angular. Ada Nakib? Yang ini kita panggil dia sebagai silosis yang maksud dia di bahagian tepi, di bahagian tepi tu, tepi bibir tu. Selalunya kita tengok orang tua kan, sebab orang tua ni mungkin kekurangan zat besi ataupun kekurangan vitamin B, ataupun lidah tadi dia dah botak, dia dah tak ada bunga lagi dekat kawasan lidah. Ataupun yang kita sebut sebagai chylonychia. Chylonychia ni kuku yang berlekuk, ada tak lagi? Kuku yang berlekuk. Yang ini semua menunjukkan dia dah mengalami tahap kekurangan zat besi yang agak lama, yang agak kronik dan juga yang agak serius. Jadi sebab tu apabila orang yang rasa lemah, letih ni, pada saya lah tak cukup kalau kita tengok HB je. Sebab HB ni boleh disebabkan orang cakap tu masalah thalassemia tadi, sickle cell anemia, blood loss ataupun masalah absorption, penyerapan. Jadi kita kena lihat sikit lagi. Apa kita tengah lihat orang cakap tu penyiasatan ataupun investigation lain antaranya serum zat besi. Kena tengok serum zat besi sama ada dia dah orang cakap tu normal ke tidak. Selalunya dalam kekurangan zat besinya, serum zat besinya dia agak rendah. Sebab tu dia kena tambah. Kalau saya dulu ada seorang patient,
jumpa saya, dia sakit kepala, kuat sakit kepala. Jadi satu hari saya cakap dia, kita buat pemeriksaan darah lah, kita tengok hemoglobin dan juga peripheralsemia. So bila kita ambil darah memang dia dah menunjukkan HB dia rendah, tetapi kita tak tahu apa punca dia. Saya tanya dia, adakah kitaran head dia normal? Dia kata normal doktor. Jadi apa yang kita buat, saya hantar ke satu investigation lain, parameter lain, iaitu kita tengok dia punya serum zat besi, serum iron, serum iron dalam tubuh ataupun serum zat besi rupanya rendah. Lepas tu kita tengok pula tu, kita panggil kepekatan transferin. Transferin ni pun rendah juga. Transferin ni yang saya cakap tadi, dia adalah protein yang membawa zat besi daripada usus kepada hati. Dan juga kita lihat apa yang kita sebut sebagai total iron binding capacity atau jumlah keupayaan zat besi untuk bergabung. Dia agak menjadi rendah juga. Jadi bila semua rendah ni, kita tahulah tujuan masalahnya adalah kekurangan zat besi. So bila kekurangan besi, kalau wanita selalunya kita tengok pada kitaran head dia, kita betulkan kitaran head dia, dan juga barulah kita bagi zat besi. Zat besi ni selalu dalam bentuk ferrous, kalau ferrous fumarate, kalau pil yang diberikan oleh doktor di klinik. Ataupun kita boleh makan daging, kita galakkan makan daging, bukan makan seafood tetapi makan daging merah. Dia pun membantu. Tetapi janganlah terlalu goreng tu sampai dah tak ada. Dia kena buat macam jangan terlalu masak sangat tetapi dia masak. Macam kita jangan apa, well done ke apa kita sebut kan. Jadi dekat situ ada lagi him iron di situ, yang itu bagus untuk penyerapan dan juga untuk membina zat besi, membina sel darah merah dalam tubuh kita. Jadi kita lihat rakan lain mungkin yang kita tengok. Nabila Huda, Waalaikumsalam. Cik Puan Liza Ramli, Waalaikumsalam. Istiha Syafi'i, doktor saya nak tanya kenapa malam jadi rasa susah bernafas, dada rasa ada benda yang tertekan, rasa sedawa, buang angin je rasanya. Ini masalah penghadaman. Selalunya masalah penghadaman. Jadi kita tengoklah apa yang kita makan tadi sebelum tidur tu. Mungkin terlalu pedas, mungkin banyak kita panggil banyak processed food dan sebagainya. Cik Puan Liza Ramli, Waalaikumsalam. Mona Jannatun Naim, terima kasih. Yang Mizi, masalah anemia disarankan ambil apa ya doktor? Bagi yang cis dan fibroid, baru cuba parti D5 afiat. Boleh insyaAllah. Kalau katakan, dia tengok tadi level dia tadi kan. Level dia akan menentukan sama ada kita perlukan rawatan yang segera atau tidak. Kalau katakan dia setakat katakan atas 10 tu, boleh lagi kita merawat dengan pemakanan. Kita ambil banyak makanan-makanan yang mengandungi iron, macam saya sebut tadi, daging merah, ataupun kita ambil D5, yang tu dia membantu. Tetapi kalau katakan kurang dari 10, yang itu dah kena rawatan yang lebih agresif, ambil suplemen vitamin zat besi tu, zat besi dan juga mungkin vitamin C bagi meningkatkan penyerapan zat besi itu sendiri. Tetapi kalau dah kata 6 tu, selalunya doktor tak tunggulah, dia akan bagi blood transfusion ataupun pemindahan darah tu. Sebab dia terlalu rendah sangat. Bawah 8, 6 hingga 8 tu dah sangat dangerous. Selalunya memang kita tak tunggu lagi lah, kita dah bagi dah. Zuriati Hasan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayuni Mazlina, terima kasih. Doktor, saya nak tanya kenapa malam nanti rasa susah nafas. Saya dah sebut tadi. Badan pun rasa lemah dan cepat letih. Ini kena buat pemeriksaan puan. Kemungkinan hemoglobin rendah, mungkin disebabkan iron deficiency. Su Saleh, saya pernah kena macam ni juga. Cik Puan Liza, doktor boleh tak suggest untuk penginap thalassemia? Apa vitamin yang sesuai? Thalassemia pun sama juga. Thalassemia tu masalahnya apabila
hemoglobin dia. Tadi kita sebut sebagai apa? Sickle cell anemia, kita ada tadi thalassemia. Lepas tu kita ada apa lagi? Beberapa kita panggil genetik yang punya problem yang melibatkan sel darah merah. Jadi dalam thalassemia ni dia punya hemoglobin dia tak stabil sangat. Jadi dia mudah pecah, itu yang akan menyebabkan masalah kekurangan darah merah di dalam tubuh. Jadi orang thalassemia ni kita nak beritahu pertama sekali zat besi kena ambil lah, tetapi punca dia tu dia ada beberapa punca, dia ada kita panggil trigger factor. Jadi kena jagalah trigger factor tu, mungkin kita akan bincang lain kali lah puan sebab kita kalau boleh tak nak mengeluhkan orang ni kekurangan zat besi, thalassemia, sickle cell anemia dan sebagainya. Saleh, okey, kita cari lagi rakan-rakan kita. Istiha Syafi'i. Okey, ni perbualan Abdi Sang Khalid. Okey. Ramlah Damira, dalam doktor, HB saya 8.5, pil tambah darah apa yang elok? 8.5 ni dah rendah dah ni. Kena buat segera ni. Mestilah dalam masa sebulan ni dia akan meningkat, kalau tak memang ada akan masalah. Jadi kita tengok tuan-tuan puan-puan, kita tengok sikit tentang rawatan untuk sebelum kita berhenti ni, dah pukul 10 dah ni. Pertama sekali, macam mana kita nak rawat kekurangan sel darah merah? Sel darah merah disebabkan oleh kekurangan zat besi ni. Pertama sekali, semua yang datang, result yang datang apabila periphery examination atau periphery blood examination menunjukkan dia kata hypochromic hypochromic microcytic ni, maksud dia kekurangan zat besi, kita kena suspect mesti ada pendarahan yang kita tidak sedari. Itu mesti yang kita buat. Jangan terus bagi zat besi. Sebab zat besi ni kalau sebagai contoh kalau kita bagi pun masih ada kebocoran. Perkara mudah mungkin ada kebocoran. Jadi dia tak selesaikan masalah. Sebab tu orang yang ambil vitamin zat besi, vitamin C, apa lagi, folic acid, tapi masih lagi tak naik-naik dia punya hemoglobin dia tu, kemungkinan sama ada kita terlepas pandang terhadap kebocoran ataupun pendarahan yang berlaku secara kita tidak sedari. Sebagai contoh, kalau ada lelaki mungkin dia ada buasir selalunya lah. Bagi wanita mungkin kita terakhir yang tak betul. Kemudian kita mungkin ada pendarahan kecil di dalam perut kita, di dalam usus kita. Mungkin ada cacing. Kanak-kanak selalunya mungkin ada cacing. Sebab cacing pun dia akan mengambil orang cakap tu nutrisi di dalam tubuh kita. Ataupun mungkin dia mengalami masalah penyerapan macam celiac disease ataupun mungkin dia adalah seorang vegetarian sebagai contoh, yang mungkin tidak cukup mengambil makanan-makanan yang mempunyai zat besi. Sebab tu kita pertama sekali kita kena suspect tu, kita kena cari kat situ. Dalam pada yang sama barulah kita bagi dia zat besi. Zat besi yang selalu kita bagi adalah dia ada pelbagai bentuk yang kita ada sulfate, ferrous sulfate, ferrous gluconate, ferrous fumarate. Yang biasa ni kita ada ferrous fumarate lah. Selalu kita akan bagi, ataupun kalau terlalu rendah, kemungkinan doktor akan bagi blood transfusion. Jadi yang paling bagus sekali bagi mereka yang ini, bagi yang kekurangan sel darah merah sel darah merah disebabkan oleh kekurangan zat besi ni, ambil zat besi, suplemen zat besi bersama dengan vitamin C 500 mg pun dah cukup untuk penyerapan yang lebih baik, meningkatkan penyerapan yang lebih baik. Pendekatannya selalunya kita mengharapkanlah supaya dia cepat naik. Cepat naik tu maksud dia dalam 2 minggu sekurangnya 1 gram. Maksud dia katakan dulu dia 8, lepas seminggu 2 minggu selalunya dia akan naik 9. Begitulah kita harapkan. Kalau contoh tak naik juga, kita kena lihatlah punca-punca yang menyebabkan dia tidak naik disebabkan kebocoran tu. Saya harap tuan-tuan faham apa maksud saya yang cuba saya terangkan. Haji Zaki pun ada. Terima kasih Haji Zaki dah bersama saya hari ini.
Nolin Syam, anxiety boleh sebabkan sesak nafas juga ke doktor? Ya, anxiety memang. Anxiety ni tuan-tuan, bila dia dah dapat satu keadaan yang kita sebut sebagai panic attack tu. Panic attack tu yang menyebabkan rasa macam, kadang setengah tu rasa macam nak mati. Tak boleh bernafas, rasa susah bernafas, jantung laju, lepas tu rasa macam mana, badan letih, tak bermaya, kelihatannya macam dapat heart attack. Tetapi bila pergi emergency, selalunya doktor kata normal, tak ada apa-apa. Sebab tu orang yang ada anxiety ni, kena orang cakap tu, dia sebenarnya mainan minda. Jadi kita kena melatih minda kita berfikir dengan betul, berfikir dengan logik. Saya ada satu kisah menarik lah dulu masa saya bekerja di klinik dulu. Apabila ada seorang ni, isteri dia yang beritahu saya bila dia masuk tu, isteri dia menceritakan dekat rumah tu memang macam nak mati kata dia. Jantung berdebar, lepas tu rasa macam lemah, letih, sakit dada, susah nafas. Lepas tu dia nak pergi ke hospital besar, hospital HSI masa tu. Jadi dia melalulah klinik saya masa tu 3 pagi, saya masih ingat lagi. 3 pagi datang. Bila dia datang, isteri dia kata dia nampak kereta saya. Mungkin dia kenal saya kot, dia nampak kereta saya. Sebab kereta saya ni lain daripada kereta orang lain. Dia nampak, lepas tu dia kata singgah. Bila saja dia parking sebelah kereta saya, semua perasaan rasa macam nak mati tadi, susah nafas tadi, jantung laju, perlahan-lahan dah jadi normal. Jadi bila isteri dia daftar tu, saya panggil, dia kata suami dia tengah rehat dalam kereta. Saya cakap kenapa tak masuk dalam? Dia kata dia dah okey. Itu sebab tu mainan minda, sebab dia mesti ada assurance. Bukan saya tak ada apa-apa dalam kes ni. Cuma apabila orang yang anxiety ni dia jumpa orang yang dia anggap sebagai orang yang boleh membantu dia, dia akan rasa macam lega, pelan-pelan dia akan hilang macam itu. Sebab tu tengah tu dulu pun ada juga pasien-pasien saya call saya 3-4 pagi, tapi saya minta maaf lah kerana saya tak dapat melayan. 3-4 pagi tu tengah tidur, tengah rehat kan. Jadi bertanya semua. Selalunya orang yang anxiety begitulah. Dia akan bertanya lagi dan lagi. Yang itu pelan-pelan dia akan hilang dia punya perasaan tu. Jadi sebagai isteri atau pasangan atau suami yang ada isteri yang begitu, jangan mudah kelang kabut juga. Kalau katakan isteri atau suami dah kena anxiety ataupun panic attack, jangan terlalu kelang kabut sangat. Kalau tahu ini mungkin anxiety atau panic attack ni, dia sendiri kena tunjukkan dia calm, dia bertenang, bagi nasihat, bantu dan sebagainya. Jangan dia sendiri pun kelang kabut. Bila dia kelang kabut, orang tu dah kelang kabut, dia pun kelang kabut, jadi keadaan jadi berganda. Begitulah dia. Liana Ipan, terima kasih doktor atas perkongsian. Saya follow doktor dari sebelum sakit lagi. Masa tu doktor sihat. Sekarang dah fit. Okey, Farhana Kirby, terima kasih berkongsi. Ramli Muhammad, terima kasih atas perkongsian. Muhammad Naim, Assalamualaikum doktor. Saya selalu rasa CM apa? Tapi doktor kata tak ada apa. Dia kata angin saja. Tak tahu dah nak buat apa. Kalau angin ni tuan-tuan kena jaga pemakanan tu. Ada makanan-makanan yang boleh dimakan, apa makanan yang tak boleh dimakan. Dalam istilah perubatan Melayu, dia ada makanan yang sejuk, makanan yang panas, makanan yang berangin. Yang kadang-kadang perubatan moden ni kita susah nak memikir logik dia. Tetapi memang betul. Sebab contoh ada setengah orang dia tak boleh makan terbikai. Dia anggap terbikai ni satu makanan yang sejuk. Bila makanan sejuk tu menyebabkan perut dia mungkin tak selesa. Ada orang tu tak boleh makan benda-benda makanan yang berangin. Kalau perubatan moden apa? Ada makanan berangin, makanan ada karbohidrat. Tetapi makanan tu apabila dia makan kemungkinan menyebabkan banyak gas di dalam perut. Contohnya makanan-makanan yang berada di dalam tanah, ubi, keledek, kentang. Yang ini memang makanan-makanan yang berangin. Setengah orang tu okey, saya makan okey. Tapi orang lain, contoh isteri saya tak boleh. Susu pun sama. Kalau saya minum susu tak ada masalah. Tapi isteri saya minum susu, dia ada masalah kembung contoh. Dia mengalami masalah lactose intolerance. Yang ini kita sebut sebagai masalah makanan yang berangin. Mudah untuk kita faham. Okey, makanan ni orang tak sesuai.
Bagi orang yang selalu mengalami sejuk badan, kita bagi makanan-makanan yang panas. Yang itu dia akan menyebabkan rasa badan dia akan menjadi lebih panas, dia akan lebih selesa. Bagi orang yang panas pula tu, selalu panas, kita bagi sikit makanan yang sejuk. Itu mengikut teori perubatan ala Melayu lama. Tapi pada moden kita cadangkan minum air yang cukup, makan makanan-makanan yang bersifat antioksidan, anti-inflammatory, makanan-makanan yang natural, dia akan membantu kita. Okey. Johari, Assalamualaikum. Saya ada alopecia areata. Doktor ada tak cara? Ini yang susah sikit ni. Masalah alopecia areata ni selalunya antaranya disebabkan oleh masalah autoimun. Jadi kena check ada autoimmune disease ke tak. Kadang-kadang tanda awal tu itu je masalah dia. Tetapi cuba tengok adik-beradik yang lain. Kemungkinan mereka pun dah alami masalah. Sebagai contoh, diabetes. Diabetes dulu orang cakap masalah berlebihan ambil gula. Tetapi sekarang ramai saintis yang mengatakan dia berkemungkinan akibat autoimun dan sebagainya. Jadi kena check. Jadi dia agak suka sikit lah tu alopecia areata tu. Tuan Haji Zaki, yes doktor. Daging, grass-feed, marinades sample, minyak kelapa darah buat sendiri, black pepper sikit, white pepper sikit, garam yang baik sikit, rare dan medium rare, medium dan medium well atau well done grill, semua sedap. Seminggu sekali 2 cukup atau 2 minggu sekali. Ini kena ambil Menatel lah ni. Menatel ni memang kalau pergi tu memang dia boleh buat macam itu. Sama ada medium well ke atau well done ke. Saya kalau makan, saya suka yang merah-merah tu, tetapi saya tak boleh yang macam merah tu, macam darah mengalir lagi, saya tak boleh tu. Tapi kalau setakat merah sikit, saya okey. Luar garing, dalam merah, tu saya okey. Saya dah check hari tu, buat pemeriksaan darah hari tu sebelum saya buat pendermaan darah, saya check HP, saya tinggi, 18. Saya pun tak faham kenapa tinggi sangat. Jadi salah satu cara untuk menurunkan HB itu memang kena demam darah lah. InsyaAllah bulan ni, bulan 8 ni saya cuba lagi untuk demam darah. Rohani Ahmad, saya pun macam anxiety. Sama Dr. Zaid bagi tahu kena cool lebih. Lama-lama hilang macam dia keluar pelan-pelan terbang, kasa. Betul. Kena relax, kena pujuk hati. Cakap, ini tak ada apa ni. Ini adalah, orang cakap tu, anxiety kita kan. Tapi orang dia berluar, jangan kacau, jangan provoke, jangan kelang kabut, jangan nak marah dia. Memang dia macam itu. Dia kena relax, kena faham. Sebab tu bila kita ada pasangan yang anxiety ni, kita kena lebih compassionate, kena lebih orang cakap tu memberi perhatian, memberi sikit orang cakap tu perhatian lah pada mungkin pasangan kita yang ada macam ni. Jangan kita pula menambahkan luka, orang tu dah ada anxiety, kita pula makin nak marah dia, ataupun mungkin kita menakut-nakutkan dia, ataupun mungkin setakat kita pun stres juga. Jadi dia akan stres, bertambah stres, dia tidak membantu. Mama Naim, tapi saya rasa anxiety doktor saya selalu jadi time stress dengan faktor bekerja. Kena belajar ni cara nak mengawal stres ni. Dapur Uyun, Assalamualaikum doktor. Salam Al-Hijrah. Saya nak tanya kalau perut selalu kembung, adakah tanda bahaya? Ini masalah penghadaman. Ini dah jauh daripada kita punya topik ni. Johari Jamil, autoimun. Boleh ke ambil vaksin macam saya dok? Kalau menurut KKM, autoimun tak ada masalah. Tetapi kalau ada alergi yang kuat, itu yang tak boleh. Tapi walaupun saya mencadangkan tuan berbincang dengan doktor yang nak bagi vaksin tu, sama ada boleh atau tak boleh. Liana Ipan, tapi sekarang ni banyak doktor tak percaya bab makanan angin tak berangin dok. Bukan tak percaya, memang dia orang tak belajar. Jadi dia orang tak belajar, dia orang tak tahu. Jadi susahlah juga kita kalau nak berbincang istilah tu. Contoh dia istilah apa? Kalau orang yang berurut perubatan Melayu moden, dia ada istilah cari urat. Kalau kita doktor cari urat tu apa? Cari saraf dan tak. Maksud cari urat tu adalah poin-poin yang tertentu. Bila kita urut tu, dia akan memberikan kelegaan. Istilah Melayu, cari urat. Sebenarnya cek poin-poin yang tertentu. Macam lima beradik. Ini semua saya belajar lah sikit-sikit kan. Kalau nak urut stres, cari urat lima beradik. Yang ni orang kalau katakan tak belajar, dia kata mana ada orang lima beradik. Kan?
Jadi itulah. Jadi macam juga tuan-tuan nak cerita masalah kesihatan doktor homeopati dengan doktor alopati. Sebab tentu ada berbeza. Tuan-tuan nak cerita apa ni tentang mazhab Sunni dengan mazhab Syiah. Dah tentu dua ni pun berbeza. Jadi nak cerita tu kena orang yang betul baru dia boleh faham. Saya harap faham maksud saya tu. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya kalau lepas makan kepala saya rasa selalu pening. Bukan pening je, ada orang mengantuk. Ini disebabkan antaranya insulin resistant. Terutama orang diabetes, tanda-tanda awal insulin resistant. Lepas makan je terutama refined karbo, gula banyak, nasi putih banyak, mata tak boleh nak buka dah. Memang saya nak kena tidur sekejap. Sejam 2 jam, tu bahaya tu. Itu mungkin tanda kita panggil insulin resistant. Okey, tengok lagi. Sebelum kita mengakhiri, dah pukul 10.10. Siti Aminah sama juga saya pun autoimun masih menunggu. Menunggu apa puan? Puan Dawson, terima kasih. Ini pun rakan Facebook saya ni. Azrin Farah, biasa kalau pening kepala belakang, sebelah kanan tu tanda apa doktor? Pening kepala, tu mungkin tanda stres. Kalau belakang ni, sakit kepala di belakang, selalunya tanda stres. Sebab tu kalau ada urutan tu, ada urutan cari urat lima beradik tu, insyaAllah dia akan membantu tu. Okey, Haji Zaid, jenama sawit sebatian kompor bagai, jaga sikit minyak sunflower, olive oil banyak, pasti minum ais memang parah. Betul. Minyak zaitun pun sekarang banyak yang dah orang cakap tu dah yang dicampurkan adulteration, dah campur dengan minyak sayur yang biasa. Minyak sayur ni murah, minyak zaitun ni dia mahal sebab apa? Dia memang fresh, dia memang minyak sayur ni macam itulah Haji cakap tadi tu, bila dah campur. Sebab tu kadang-kadang kita pun heran tengok minyak zaitun murah je RM20 boleh dapat 1 liter. Terutamanya yang jenama-jenama Mak Saleh ni kan, jual kat pasar raya. Saya bimbang kemungkinan tu bukan lagi minyak zaitun yang ori, walaupun dia tulis itu extra virgin. Yang Mizi, masa tu di PPO orang sebelah saya tu ada autoimmune. So doktor kata memang patut ambil vaksin. Okey, kita menjawab soalan. Puan Raja Nurayani, terima kasih sama-sama. Amatul Siswi Janah, doktor, memang rasa berat nafas. Saya bekas sakit COVID stage 3. Ini kita panggil long COVID. Long COVID tu selalunya memang masalah antara mungkin 3 bulan, kadang-kadang yang sampai 6 bulan pun ada. Dia masalah disebabkan oleh inflammation di dalam paru-paru dan juga di dalam otot kita. Sebab tu rasa macam penat, letih, sakit kepala, susah bernafas dan sebagainya. Itu long COVID. Jojo Hari, okey. Sarina Khairuddin. Tanda apa tu puan? Okey, terima kasih tuan-tuan puan-puan. Kita sebenarnya apa yang saya nak beritahu tentang topik hari ini ialah apabila kita membuat pemeriksaan hemoglobin, pemeriksaan darah tu, tengok terhadap tahap hemoglobin kita, HB kita, katakan rendah, mungkin doktor secara mudah dia akan bagi zat besi, vitamin ataupun folic acid untuk membantu meningkatkan sel darah merah. Tetapi sebagai contoh tidak lagi berkesan. Makan pun tak ada tanda-tanda untuk peningkatan. Yang itu selalunya mungkin kita kena cari punca dia. Mungkin pendarahan yang kecil yang kita tidak sedari. Contoh saya beritahu mungkin bawasir, kitaran darah tak menentu, ada pendarahan dalam perut, pendarahan dalam usus, ataupun mungkin ada masalah penyerapan nutrisi dalam celiac disease, ataupun disebabkan oleh masalah-masalah yang lain, masalah-masalah yang lain mungkin di luar daripada iron deficiency. Jadi iron deficiency itu cara dia mudah saja. Saya dah beritahu tadi, kalau katakan atas dari 10 tu selalunya kita boleh ambil lah pil, penambah darah, ambil pemakanan yang meningkatkan darah. Tetapi antara 8 dan 10 tu memang kena lebih agresif. Lebih agresif kalau 6 ke atas, yang normal pun 12, 14, 16. Kalau dah 6 tu selalunya doktor akan memberikan blood transfusion lah, pack cell. Maksud dia
ataupun apa yang untuk meningkatkan sedaran merah secara cepat. Jadi sebab itulah bagi tuan-tuan yang perempuan yang mungkin tidak menjari, mungkin kita berasa heran kenapa badan kita rasa cepat letih, tak ada stamina, sesak nafas. Buatlah pemeriksaan supaya kita mengetahui apa punca masalah kita. Jadi saya rasa setakat ini dulu tuan-tuan perempuan yang mana saya tidak dapat menjawab ni. Terima kasih kerana bersama saya. InsyaAllah minggu depan pada hari dan waktu yang sama kita berkongsi tentang masalah-masalah yang berkaitan pula dengan tubuh kita, yang mana kita mungkin biasa mendengarnya tapi kita nak penjelasan yang lebih baik. Saya akan cuba berkongsikan dengan bahasa yang santai dan mudah supaya dapat kita faham dan amalkan cara mencegahnya, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami.